agak hangat, terutamanya hari ni. So kalau kita nak tahu apa tu ada title Allah tu, jadi dia confiscate lah, dia rampas lah benda tu. Oh. Jadi isu kronologi ni pada waktu tu Jil bawa balik daripada Bali, CD-CD tu dan dirampas oleh custom. Ya. Sebab ada perkataan Allah tu. 11 Mei 2008 kes ni sebenarnya. 11 Mei 2008. 2008. So isu kalimah Allah ni bermula pada tahun 2008. Dirampas 2008. Jadi yang menjadi permasalahannya kat mana, Ustaz? Permasalahannya kalau ikut daripada tu dia lah, dikata istilah larangan ketenteraman awam dan melanggar garis panduan JAKIM. Oh. Jadi dia pun kena rampas. Prosedur rampasan tu biasa je, normal. Okay. Betul lah cara rampasan tu. Lalu dia pun membuat permohonan secara sebelah pihak, ya, untuk judicial review, iaitu satu judicial review ni kira semakkan kehakiman lah. Okey. Maknanya salah, dia menganggap bahawa tindakan tu adalah salah. Jadi dia nak remedy dia ialah dia nak pulang balik. Sebenarnya ada banyak diminta.
Antaranya dia nak benda tu dipulangkan, keputusan rampasan oleh Kementerian Dalam Negeri itu dibatalkan. Dan satu deklarasi bahawa adalah satu hak berperlembagaan bagi dia untuk bawa CD, 8 CD tadi. Okey. Untuk tujuan amalan agama dan juga pendidikan agama dia. Dan juga dia juga meminta deklarasi bahawa di bawah perkara 8 Perlembagaan Persekutuan, bahawa setiap orang adalah sama rata di hadapan undang-undang, tidak ada diskriminasi terhadap warga negara di atas alasan agama, pentadbiran undang-undang dan pentadbiran undang-undang. Tak boleh. Kemudian dia juga minta satu deklarasi bahawa penggunaan perkataan Allah itu dia ada hak. Jadi dia juga ada hak untuk mengimport bahan-bahan yang ada perkataan Allah dalam penerbitan ataupun CD. Dia termasuk dalam freedom, kebebasan beragama dia lah bagi dia. Ini kita ringkas lah, sebenarnya ayat dia panjang lah. Maksudnya dia minta untuk judicial review tu, semakan kehakiman tu di mahkamah lah. Di mahkamah. Dia tuntut untuk batalkan balik rampasan dia dan sebagainya. Ya, dan ada lagi penggunaan perkataan Allah. Dia minta supaya apa-apa proceeding, tindakan undang-undang adalah ditahan, tidak berjalan sehingga kes dia untuk kata tadi judicial review tadi selesai. Dan dia juga minta ganti rugi, kos dan apa-apa kita katakan relief yang sesuai manfaat lah oleh mahkamah. Okey. Jadi Mei 2009, 4 hari bulan 5 2009, mahkamah telah mendengar permohonan ni. 2014 kita katakan proceeding dia berjalan. Kemudian 22 Julai 2014 kita katakan responden iaitu Kementerian Dalam Negeri lah. Dia appeal lah. Dia appeal terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi yang membenarkan perintah. Bahasa dia certiorari dan mandamus. Apa yang dia mohon tadi lah, apa yang kita sebut tadi, sebahagian dia. Tapi sebenarnya boleh lebih kepada A dan B. Tadi banyak kan dia sampai ke K. Hakim benarkan AB. Tuntutannya banyak. Tuntutannya banyak. Hakim benar AB pada waktu itu. Jadi apabila rayuan oleh kita katakan Kementerian Dalam Negeri tadi, dia juga merayu juga. Jil pun merayu juga. Dia tak puas hati, dia nak semua sekali tu supaya dia boleh dapat lah apa-apa yang diminta tu. Okey. Maksudnya pada 2008 dia bawa balik. Dan 2009 mahkamah mula mendengar rayuan dia. Dan proceeding bermula 2014 berjalan sehinggalah mahkamah membenarkan tuntutan dia A dan B sajalah. Terhad daripada banyak-banyak perkara yang Jil minta, tapi mahkamah benarkan 2 perkara. Okey. Kau nak tepatnya ialah memulangkan balik itulah dia. Membatalkan keputusan rampasan dan juga memulangkan. 2 itulah. Itu yang mahkamah benarkan. Mahkamah benarkan. Okey, yang jadi isunya dengar kata baru-baru ni kerajaan membatalkan ataupun menarik balik rayuan kepada Mahkamah Tinggi Rayuan. Sebenarnya kalau ikut cerita tu belum habis lagi ni. Cerita dia apabila dia appeal tu, sebenarnya G Island punya appeal tu ditolak. Dan permohonan oleh Kementerian Dalam Negeri dibenarkan oleh Mahkamah Rayuan. Maknanya dalam dan juga A dan B itu sebenarnya dibenarkan, tapi yang lain tu ditolak lah. Maknanya yang rayuan dia tu ditolak. Dan walau macam mana pun pada 2015 tu adalah orang lain masuk mencelah seperti Mawib
Majlis Agama Islam Wilayah, Majlis Agama Islam Selangor. Dia nak masuk jadi intervener, pencelah, tapi hakim hanya benarkan jadi amicus curiae, iaitu sahabat mahkamah. Ya, jadi itulah cerita dia. Dan daripada sebenarnya tengah-tengah tu ada satu lagi kes lain tau. Kes sidang Inji Borneo. Ada kes lain. Jadi dia orang kata tunggu kes tu lah dulu, baru selesai, baru nak ni. Jadi kalau ikutnya keputusan sebenarnya selepas daripada banyak prosiding tu, bertahun-tahun prosiding tu, dia 10 Mac 2021. 10 Mac 2021. Baru ada keputusan. Sebenarnya kalau kita tengok ada seorang rakan senior lawyer tu, dia kata sebenarnya ada persefahaman di antara peguam pihak appellant dengan responden ni. Ada maknanya perayu dengan orang yang kita katakan menjawab rayuan tadi tu. Dia persetujuan dia ialah benda ni nak diselesaikan secara pentadbiran. Tapi benda tu tak berlaku. Akhirnya mahkamah buat keputusan. Sebenarnya kalau tak silapnya 3 tahun setengah benda tu pending. Daripada keputusan dah ada, 3 tahun selepas tu, 3 tahun setengah lepas tu barulah, iaitu 10 Mac 2021 barulah keluar keputusan. Jadi keluar keputusan tu, Kementerian Perdagangan Negeri merayu. Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan rayu tu. Antaranya ialah desakan daripada pemegang taruh agama, iaitu majlis-majlis agama lah, termasuk mufti wilayah buat kajian dan sebagainya. Dan juga Sultan Johor dan Sultan Selangor secara personal juga memberikan tekanan supaya ia dirayu. Maksudnya keputusan dikeluarkan pada tahun 2021 dan banyak orang kata stakeholder lah, stakeholder, pemegang taruh, pemegang taruh yang berkaitan dengan agama Islam, iaitu majlis-majlis agama Islam, negeri-negeri, wilayah, dan juga Sultan Selangor dan Sultan Johor menekan, dan kemudian kerajaan pada waktu itu tahun 2021 12 Mac 10 hari bulan Mac, 12 Mac, maknanya 2 hari je. Dalam masa 2 hari je dia buat rayuan tersebut. Selepas 2 hari daripada keputusan, kerajaan buat rayuan. Kerajaan buat rayuan, Kementerian Dalam Negeri buat rayuan. Sebab tak puas hati dengan keputusan tu lah, naik ke peringkat mahkamah lebih tinggi. Okey. Jadi pada bulan Mei ni atau bulan April ni, apa yang terjadi, Ustaz? Okey, 18 April melalui Ofis Peguam Negara notis pemberhentian rayuan. Maknanya dia rayu tu dia dah masuk dalam sistem. Jadi dia masukkan satu makluman bahawa dia nak memberhentikan rayuan tersebut. Maknanya tak jalan. Dia dah tak berminat. Tak berminat maknanya setuju dengan keputusan tadi lah. Setuju, tak nak lawan lagi. Pada 2021 telah buat rayuan, iaitu setelah 2 hari mendapat keputusan yang pertama. Dan tahun ni pada 18 April 18 April 2023. Lebih kurang sebulan lah. Lebih kurang sebulan. Tapi dia berlaku secara diam-diam. Dia berlaku secara diam. Cuma media ada dedahkan. Kerajaan menarik balik atau menghentikan rayuan tu. Dijalankan secara diam-diam lah. Diam-diam. Tak ada orang tak sedar lah. Macam seolah-olah ada benda yang orang kata fishy. Something fishy. Something fishy. Okey, soalan yang kedua, Ustaz. Dia ada satu wawancara oleh satu berita Malaya Daily bersama dengan seorang peguam, Hanif Katri. Senior lawyer tadi lah saya sebut tadi. Hanif Katri. Dia merupakan rakan mahkamah, amicus curiae. Amicus curiae kepada majlis-majlis agama Islam, mewakili majlis agama wilayah dan majlis agama Selangor. So wawancara tu panjang lah kalau saya tengok. Boleh tak Ustaz ulas, kalau Ustaz pernah baca wawancara antara Malaya Daily tu dengan peguam senior? Kita ambil gist lah, dengan inti dia ialah berkaitan tentang wujudnya satu jawatan kuasa kecil yang Perdana Menteri iaitu Tun Mahathir pada waktu itu suruh Timbalan Perdana Menteri Tun Ghaffar Baba untuk menjadi buat satu jawatan kuasa kecil yang dalamnya ada Anwar Ibrahim, ada wakil saya tak ingat nama ni James
Tapi maknanya ada orang dalam kerajaan jugalah, mungkin wakil Sabah Sarawak sana, yang kita katakan ada beberapa orang lagi lah yang menjadi ni. Tapi masa panjang juga ambil tu untuk membuat keputusan. Jadi dalam surat jawatan kuasa kecil ni oleh Tun Ghaffar Babur ni kepada Perdana Menteri, sebagaimana yang dalam note dalam proceeding tu, dia sebut tentang perkataan-perkataan yang boleh digunakan, iaitu seperti Alkitab, Firman, Rasul, Syariat, Iman, Ibadah, Injil, Wahyu. Ini adalah keputusan mahkamah. Nabi, syukur, zikir, doa yang dibenarkan. Lepas tu nombor 2 ditulis perkataan yang tak boleh dipakai: Allah, Kaabah, Baitullah, solat. Lepas tu kat bawah dia, dengan syarat di kulit luar muka depan buku-buku ini ditulis perkataan untuk agama Kristian. Jadi berkemungkinan mahkamah mentafsirkan berdasarkan kepada ni lah. Iaitu dia kata ada syarat di situ, maknanya boleh buat Allah, Kaabah, Baitullah, solat tu boleh juga ada, tapi dengan syarat dekat luar buku tu ditulis untuk agama Kristian. Tapi pada pahaman kita, sebab yang tu tak dibenarkan, sebab satu yang dibenarkan, kemudian tidak dibenarkan, bagi kita lah mungkin yang kena ada tulis buku tu ialah berkaitan dengan Nabi, syukur, zikir, doa yang first 12. 12 yang nombor 1 tadi, yang mula-mula tadi. Adapun 4 perkara tadi ialah tidak dibenarkan. Sebab ini kita katakan sebab surat itu kepada Perdana Menteri. Okey. Kemudian benda tu secara pentadbirannya diturunkan ke bawah, lalu pergi kepada Kementerian Dalam Negeri. Dalam Kementerian Dalam Negeri itu dia ada surat kepada semua penerbitan agama Kristian, kepala dia. Okey. Dia kata perkataan yang boleh ialah 12 perkataan tadi awal tadi. Sekiranya penerbitan tersebut berbentuk risalah yang hendak disebar dan dijual, perkataan untuk agama Kristian disyarat diletak di kulit luar muka harapan. Perkataan yang tidak boleh dipakai, disebut 4 perkataan tadi. Iaitu Allah, Kaabah, Baitullah, solat. Jadi bagi mahkamah ini macam benda yang bercanggah sekolahnya, macam nak cover line lah. Macam nak cover line yang atas tu dia buat baru. Tapi pada pandangan kita, inilah inti yang sebenarnya yang mungkin dimaksudkan oleh yang tu. Sebab apa kita kata begitu? Sebab dari segi fahamannya, boleh, tidak boleh. Tidak boleh memang tak boleh lah. Yang boleh itu ada syarat dia. Syarat yang kenapa boleh. Yang itu pada pandangan kita lah. Tapi mahkamah mempunyai pandangan yang berbeza. Jadi itulah yang mungkin antara sebab-sebab rayuan. Mungkin sebenarnya sebab dalam nak menentukan satu kita kata keputusan, mahkamah kadang-kadang boleh mengambil kira pandangan orang yang masih hidup seperti Tun Mahathir. Boleh panggil untuk beri apa sebenarnya maksud daripada dalam tadi. Sebab biasalah, barulah kita tahu maksud sebenarnya. Betul. Jadi kalau tak panggil, jadi kalau mungkinlah pada pandangan saya, rayuan yang nak dibuat itu mungkin mengambil faktor ada saksi-saksi yang boleh dipanggil untuk menentukan pemaknaan, ataupun mungkin ada hansat parlimen ke, mungkin. Mungkin. Jadi benda itu boleh dimasukkan kalau ada lah. Untuk menjelaskan kekeliruan. Tapi yang jadi pertikaian pemberhentian ataupun penarikan rayuan tu dilakukan pada 18 April. Tapi yang heboh adalah pada bulan Mei. sebab dia tersembunyi kan, orang tak tahu. Sebab dia tersembunyi. Sedangkan rakam mahkamah tadi pun dimaklumkan beberapa hari sebelum daripada tarikh pembicaraan yang seterusnya. Itu pada 19 Mei lah. So yang menjadi isu dia macam something fishy lah. Kan? Kenapa kerajaan berhentikan ataupun tarik rayuan tu tanpa pemakluman kepada pihak-pihak yang berkaitan? Kenapa kerajaan tak buat kenyataan awam melalui sidang media dan sebagainya kan? Jadi macam timbul pertanyaan lah, tanda tanya Ustaz. Kalau kita dah bincang pasal
kronologi yang panjang tahun-tahun daripada tahun 2008 isu dia dan dirayukan dipohon untuk tarik balik, untuk batal rampasan. Sampailah 2021 dapat keputusan, dan 2021 juga dimulakan rayuan untuk batal keputusan tu oleh kerajaan, dan tahun ni kerajaan tarik balik rayuan tu, dah berhenti balik rayuan tu. Jadi ada tak implikasi atau kesan daripada tindakan kerajaan ni, Ustaz? Okey, sebelum tu sebenarnya dah tinggal kalau ikutnya, kalau tak silapnya bulan 5 ni. Okey. 19 ataupun 25 tak ingatlah, tapi dalam bulan 5 ni sebenarnya dijadual untuk bicara sebenarnya. Yang sebenarnya yang rayuan tu. Oh. Tapi sebelum tu dia tu. Jadi kesan dia tu ialah besar sebenarnya dari sudut sebab bersempena dengan ni juga, bersempena dengan penarikan rayuan oleh Kementerian Dalam Negeri atau dengan Kerajaan Malaysia tarik ni, KDN tarik, kes yang ada di Sarawak sana tu, dia pun tarik juga. Sebab dia nak lawan, sebab sebelum tu banyak kes-kes, contohnya kes titular Roman Catholic, Anglican apalah semua tu, yang dah ada keputusan tu. Jadi banyak juga kes-kes yang terlibat sebenarnya. Jadi ada orang yang merayu berkaitan dengan kes tersebut. Apabila kes ini jadi macam ni, KDN tarik, dia pun tarik juga. Sebab kalau dia lawan mungkin dia kalah, dia akan berimpact. Betul. Jadi apabila orang ni tarik, dia dah dapat, orang kata, harvest the fruit. Tak payah lawan dekat kes dia, fruit dah ada dekat depan mata daripada kes lain. Iaitu keputusan bahawa orang Kristian boleh guna perkataan Allah, boleh guna perkataan Kaabah, boleh guna perkataan Baitullah, boleh guna perkataan solat. Empat perkataan tu. Jadi lepas ni cuba bayangkan. Okay. Dia sebab dalam tulisan Kristian tu dia akan tulis anak Allah, bapa Allah, ibu Allah. Susah dia nak bayangkan. Sebab dia ada Godfather, Okey. Godson ataupun Son of God, Godmother. Betul. Jadi kalau guna perkataan Allah, memang dahsyatlah dia punya kesan dia. Sebab mereka ada Trinity. Dan yang paling kita nampak ialah banyak pendakwah-pendakwah menyatakan, juga dibuat kajian oleh Firdaus Wong punya ni lah, team. MRM. Mereka buat kajian bahawa memang mereka di mana-mana pun mereka, contohnya dulu masa Portugis datang ke Tanah Melayu, dia pun buat terjemahan buku menggunakan perkataan-perkataan yang Melayu. Okey. Sebab kalau guna perkataan dia orang, kita memang bagi kita alien. Okey. Benda tu alien, tak pernah dengar. Tiba-tiba perkataan tu dekat dengan kita, sama dengan masuk kita. Allah, sama je. Boleh solat lah tu. Dalam Kristian pun ada solat. Kaabah juga ada, Kaabah ada Baitullah. Jadi Lebih mesra. jadi dengan kata lainnya, kebenaran ataupun keputusan mahkamah yang tidak dirayu itu, kesannya adalah boleh membawa kepada diayah kepada orang Islam, yang mana ia bertentangan dengan perkara 11.4 sebenarnya. Perkara 11.4 Perlembagaan Persekutuan. Iaitu, tapi ia bergantung pada negeri-negeri lah, di mana wilayah-wilayah persekutuan dan negeri-negeri boleh membuat undang-undang yang menghalang diayah kepada orang-orang Islam. Atas doktrin, apa-apa doktrin yang salah ataupun agama-agama yang salah kepada orang Islam selain daripada agama Islam. Mana setakat ni kesan dia akan boleh mengelirukan orang Islam. Sama ada dewasa ataupun kanak-kanak. Saya bayangkan kalau adik-adik saya atau generasi-generasi yang lebih muda kan, lebih mudah terkeliru. Lagi-lagi kalau kaedah mereka dakwah tu menggunakan komik dan sebagainya, dia lebih. Ya, betul. Macam 22 bulan lagi tu, betul. Dia sebarkan komik. Jadi dia boleh buat dalam bentuk komik, tapi dia sebut Allah juga. Sebut Allah. Jadi sebut Baitullah, solat. Solat. Tapi ajaran tu adalah ajaran Kristian. Ajaran Kristian. Sudah akan mengelirukan golongan. Kalau di Indonesia dah biasa. Bahkan mereka membaca ayat Al-Quran dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran. Kemudian membaca Injil dalam bahasa Al-Quran juga, bahasa Arab juga. Kemudian diterjemahkan Injil. Dia dalam kata Allah tadi.
di Indonesia. Di Indonesia. Sebab tu ada bahan-bahan CD tu. Bahan CD. yang Ya, dia bawa balik, ke betul. Malaysia. Dia berasal daripada Bali lah. Bali. Tapi tak sesuai dia amalkan di Malaysia. Tak sesuai. Sebab dia bercanggah dengan bercanggah. perlembagaan sesuai. Jadi kesan besar dia kepada kita lah, penganut agama Islam. Tapi kita tengok kan, dalam kes ni kita nampak macam ada juga, selain kata fishy dalam kes sembunyi tadi, kita pula dapat dua jawapan yang berbeza. Kalau jawapan daripada KDN lain. Jawapan pada PMX lain. Jadi seolah-olah bercanggah. Dalam kes siapa sebenarnya yang membuat rayuan, siapa yang buat tarik. Kalau ikut dia kata itu peguam negara punya, LJC punya tindakan. Itu pula kata KDN punya tindakan. Sebab ia berkait dengan, dia kata, unsur-unsur pentadbiran. Jadi benda pentadbiran ni dia nak buat keputusan secara pentadbiran, tak perlu ke mahkamah. Tapi itu rasanya macam justification, maknanya saja nak menjawab. Sebab orang dah mula gelisah, orang dah mula marah kan. Orang Islam, isu-isu macam ni bukan boleh tu. Lebih-lebih lagi dia bercampur dengan azan lah pula. Betul. Macam-macam isu lain. Kebelakangan ni. Isu azan. Isu azan pula. Jadi macam seolah benda tu macam rantaian. Bila nak sudah ni? Lepas ni ada ini, lepas ni ada ini, lepas ni ada ini. Seolah-olah satu perancangan. Nampak macam. Jadi orang tak boleh terima. Jadi untuk jawab lebih lagi dengan PRN yang dekat ni, jadi mesti cover punya. Dia macam ada satu gerakan, macam satu perancangan. Selepas satu akan muncul satu. Akan satu pihak pula suarakan satu isu. Semuanya yang melibatkan Islam atas dasar kebebasan bersuara atau kebebasan beragama di Malaysia. Betul-betul. Memang kalau sebagai dalam dunia mahkamah ni memang terkenal lah, hari tu orang sebut tentang 10-0 lah sebagainya. Iaitu kes-kes yang melibatkan bidang kuasa mahkamah syariah dan sebagainya. Memanglah kes Iki Putera Muzaffar, kes cabaran sisa Islam terhadap akta enactment section 66A, akta pentadbiran agama Islam di Selangor, kes Indira Gandhi, semua kes semua macam kira berpanjang-panjang, bersambung-sambung. Jadi bagi orang yang kita kata orang Islam yang cemburu, yang sayang agamanya, dia tengok ni macam satu, ini macam ada perancangan je. Dia kalau kenapa tiba-tiba. Tapi ada orang kata, saya baca tu ada menteri lah, dia kata apa kes 2001. Mana 2001? Keputusannya 2021. Dia kata dah berpuluh tahun, kenapa hari ni baru sibuk? Dia pun tak baca. Bercanggah-canggah lah kenyataan. Jadi dengan sebab itu dia kata dah dibincang dalam kabinet. Kalau bincang kabinet, kenapa menteri tak tahu? Kenapa menteri sebut fakta yang orang kata ke laut? Betul. Jadi kalau ikut, ada juga Ustaz, sebab benda ni dah jadi orang kata tular kan, dah viral di Twitter, TikTok, Facebook. Ramai netizen komen kan. Yalah, ada yang tahu, ada yang baru nak kenal isu apa sebenarnya. Ada yang dah tahu, ada yang balas bidas, ada yang backup kerajaan, ada yang backup sebaliknya. Dan antara orang kata modal lah di pihak sebelah sana, dia mengatakan dia jadi sebarkan satu video. Tapi klip video tu pendek ya. Saya tak tahu itu video penuh atau video pendek. Mengatakan Tuan Guru Haji pada tahun sekitar tahun 2013 kata silap saya, sebab video tu berlatar belakangkan logo keadilan. Mungkin zaman Pakatan Rakyat lah. Betul. Tuan Guru Haji mengatakan mana-mana pihak boleh menggunakan perkataan-perkataan Allah dan sebagainya itu, walaupun dia kenyataan tu bercanggah daripada apa yang kerajaan cuba buat sekarang ni. Apa yang dikatakan hari ni lah, maknanya pihak pembakang lah, maknanya PN lah, PN. Tok Guru Haji kata hari ni apa yang kita sebut hari ni seolah bercanggah. Dulu Tok Guru kau sendiri yang kata boleh. Okay. Sebab orang tu tak baca habis lah sebenarnya, benda tu panjang, ada lagi sebab dia ada syarat dia. Sebab memang kalau kita tengok Al-Quran, memang macam tu. Apa tu? Qul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Katakanlah pada kitab, marilah kita kepada kalimah yang satu. Apa kalimah satu tu? Allah lah. Memanglah dari dia orang Allah. Itu ahli kitab zaman dulu memang dia orang pakai Allah.
Kita tak pakai Allah, tiba-tiba nak pakai Allah. Sampai ke azan tak boleh pula. Tiba-tiba. Apabila nak hukum Allah tak boleh pula. Hanya nak gunakan nama Allah saja. Apa maksudnya? Jadi dalam masyarakat kita memang tak guna benda tu. Kristian dekat Semenanjung Malaysia tak guna. Cuma isunya ialah di Sabah dan Sarawak. Dikatakan dah 600 tahun mereka gunakan perkataan Allah di kalangan orang Kristian. Itu kita kena tengok secara objektif lah, tengok betul-betul secara detail lah macam mana dakwah itu betul atau tidak. Kita mungkin boleh buat kajian lah. Tapi ceritanya sekarang ni sebab dia kata ini terpakai Sabah Sarawak. Terpakai Sabah Sarawak apa ni, kes ke mahkamah dekat Kuala Lumpur. nak kelentong pun biarlah. Nak kelentong biarlah berpada-pada, janganlah kelentong di atas darat. Benda ni dibuat keputusan di Semenanjung, di mahkamah wilayah, mahkamah tinggi wilayah. Bukannya di Sabah Sarawak sana. Macam mana pula boleh kata terpakai di Sabah Sarawak saja? Okey, Ustaz cerita pasal Sabah dan Sarawak dah biasa guna. Jadi ada juga penonton kita malam ni di TikTok yang bertanya soalan, dia kata ada beza ke perundangan Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung? Kenapa dia boleh timbul jawapan dia kata terpakai di Sabah Sarawak je, dia macam selamat? Ada beza ke perundangan ni, Ustaz? Memanglah di Sabah Sarawak tu ada beberapa perbezaan lah. Tapi bukanlah semua berbeza. Contohnya penal code boleh katakan sama je. Cuma mungkin ada exemption, pengecualian. Banyak jugalah pengecualian tu. Kalau kanun tanah negara kat sana banyak tak terpakai sebab dia ada tanah adat dan sebagainya. Maka bahkan dari segi mahkamah pun sebenarnya ada dua mahkamah. Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Borneo. Pun dah lain. Dari segi undang-undang immigration pun lain. Sebab tu kita pergi Sabah Sarawak ni kita kena pakai macam visa. Macam kebenaran tu. Pasport boleh cop pasport. Kena cop pasport. Memang ada perbezaan lah. Ada perbezaan. Tapi untuk kes Allah ni dikatakan apa-apa yang terpakai sebelum Sabah Sarawak menyertai Malaysia adalah dibenarkan. Maknanya before 1963 kan Sabah Sarawak masuk Malaysia. Penubuhan Malaysia mereka masuk. Jadi apa-apa yang mereka gunakan sebelum itu mereka boleh guna juga selepas mereka menyertai. Jadi itulah antara kita katakan mungkin pengecualian yang ada. Itu termaktub dengan perjanjian lah. Perjanjian lah. Kita nak bergabung Malaysia. Jadi maksudnya ada sedikit perbezaan perundangan dari segi Sabah Sarawak dan Semenanjung. Tapi dari aspek isu kalimah Allah ni sebenarnya terpakai untuk semua. Dalam kes keputusan Jill Island Lawrence ni terpakai. Untuk Sabah Sarawak dan juga Sabah Sarawak tu tak ada hal lah, tapi Semenanjung sekali. Maknanya tak betul PMX kata ini terpakai Sabah Sarawak je, tak betul. Maknanya sebenarnya kalau kata kerjaan tarik rayuan tu dan keputusan mahkamah tu diteruskan, yang mana membenarkan perkataan-perkataan tu, di Semenanjung juga dibenarkan lah. Dibenarkan lah. So orang boleh terkeliru di Semenanjung jugalah, bukan setakat di Sabah Sarawak saja. Itu antara kesan dan implikasi dia. Betul. Okey, kalau kita dah sembang pasal implikasi, pasal kronologi dia, isu-isu kes. Kalau ikut soalan-soalan ni banyak, Ustaz, daripada penonton-penonton kita ni. Ni sebelum ni kita minum air dulu, Ustaz. Takut kering tekak, panjang cerita tu. Boleh je. 2008 kisah dia. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Sekarang ni ada tak pesanan ataupun nasihat Ustaz kepada kerajaan Madani sekarang ni yang ambil tindakan untuk tarik balik rayuan tu? Itu pun yang mana kita pun sebenarnya kurang jelas, masih menuntut penjelasan daripada kerajaan, daripada pihak kerajaan, sebab PMS kata lain, KDN kata lain, dia berbeza. Jadi kita pun tak tahu sebenarnya. Kita keliru dan dalam keadaan gelisah lah sebab ni isu sensitif. Kerajaan perlu selesaikan isu sensitif. Ada tak beberapa mungkin pesanan Ustaz kepada orang awam, apa tindakan kita sebagai orang Islam, sebagai rakyat Malaysia, apa yang patut kita lakukan? Jangan kita baca sebelah pihak, mendengar sebelah pihak.
Dan apa pula pesanan Ustaz kepada kerajaan? Okey. Kalau nak pesan kerajaan ni kira macam mungkinlah orang kata yalah dia kerajaan, kita siapa kan. Tapi yalah kerajaan itu yang penting tu Ustaz. Kerajaan kita rakyat. Betul. Maknanya kita mewakili rakyat dan kita nak, sebab tu kalau nasihat dari rakyatnya, orang Islam sebagai penduduk majoriti negara ini mesti mempertahankan bahawa nama Allah tidak boleh disalahgunakan. Maknanya digunakan dalam penerbitan Kristian, ajaran Kristian. Tak boleh. Terutamanya di semenanjung Tanah Melayu, semenanjung Malaysia, tak boleh. Kerana dengan rakyat Malaysia orang Islam bersatu padu, bersatu padu ni kena ingat agama nombor satu. Politik, betul, dalam Islam ada politik, tapi politik yang memberikan kemenangan kepada Islam, politik yang memberi keuntungan kepada Islam, maka kena bersatu di atas nama Islam dulu, bukan atas sebab politik. Ada orang dia pertahankan sebab parti politik yang dia yang buat. Tapi kepentingan agama dia mungkin tak fikir. Jadi bagi kita rakyat kena suarakan, kena beramai-ramai tunjukkan solidariti, kesatuan kita. Jadi mungkinlah kerajaan yang ada akan takut. Jadi nasihat kita kepada kerajaan ialah jangan kerana nak jaga orang bukan Islam yang mungkin menjadi nadi kemenangan yang memberi sokongan. Kita tahu kan kajian-kajian yang dibuat, hanya 11% orang Islam je yang sokong dia orang. Yang lainnya adalah orang bukan Islam. Jadi takkanlah dengan sebab itu nak jaga kepentingan orang bukan Islam sehingga nak mengabaikan kepentingan agama Islam. Sedangkan agama Islam itu adalah agama persekutuan. Agama rasmi kerajaan. Bukan agama rasmi tapi agama persekutuan. Beza tau. Okay. Dia adalah agama persekutuan. Islam is the religion of federation. Okay. Dia bukannya formal ataupun religion, tak. Tapi dia sebut religion of federation, iaitu agama persekutuan. Jadi apabila agama persekutuan, jati diri agama persekutuan itu mestilah menjadi agenda kepada kerajaan. Tak kira kerajaan siapa, dia mesti mengagendakan untuk pelihara kesucian Islam. Okay. Terutamanya juga orang Islam. Jadi jangan kerana nak fikir kemenangan pilihan raya, dahlah buat diam-diam, tak nak bagi orang tahu, mentang-mentang dah dekat dengan PRN. Bukan PRN sebenarnya, PRU juga. Cuma PRU, Pilihan Raya Umum Negeri. Jadi seolah-olah macam sebab kalau dia tak tarik, benda tu berlaku bulan 2015, bulan 5 ni, tahun ni. Sepatutnya pembicaraan tu. Maksudnya kerajaan dah mohon pada 21 dan tarikh yang sepatutnya pembicaraan bulan ni. Bulan 5. Okey. Jadi kalau tak buat, jadi kenapa buat secara tergesa-gesa? Adakah sultan sebagai ketua agama, agung sebagai ketua agama di negeri-negeri yang tak ada sultan telah ditanya? Adakah jabatan-jabatan agama yang memegang kepentingan kita tadi, pemegang taruh tadi, telah dirujuk? Nampaknya macam tak rujuk, sebab kita tengok banyak kita kata mufti juga memberi respon, walaupun ada yang agak seolah-olah macam nak jaga je, tak nak terlampau direct sangat ke apa. Tapi antara orang utama yang bekerja keras untuk membawa kajian ni ialah Dr. Zulkifli Al-Bakri, bekas Menteri Agama dan juga bekas Mufti Wilayah. Dia menyatakan kenapa dia telah bekerja keras, telah mendapat arahan ataupun pandangan daripada majlis raja-raja supaya bawa benda ni, terutamanya Raja Johor dan Raja Selangor, Sultan Johor, Sultan Selangor, maka dia bawa benda ni. Kenapa? Kata kerajaan perpaduan, kerajaan raja-raja. Dalam nak mempertahankan kerajaan, kita kena ikut raja-raja yang telah beri ni. Suruh ikut raja-raja. Tapi dalam agama, agama ni kenapa pula tak ikut raja? Tak tanya raja dulu. Betul. Jadi kalau betul nak ikutlah betul-betul. Jangan pilih-pilih bulu, pilih-pilih apa yang suka, yang kena selera je. Itu maknanya lah. Tapi bagi orang Islam, jangan putus asa, bukan kata putus asa, jangan mengalah, kena tetap, dan semua orang mesti latar belakang politik nombor 2. Yang pertama, agama sebagai orang agama, orang Islam.
Kalau tengoklah surat khabar tu ada sebut UMNO pun akan pertahankan juga, tak tahulah sejauh mana. Kita harap ahli-ahli UMNO terutamanya nak harap yang atas tu tak tahulah boleh percaya tidak. Tapi kita harapkan supaya mereka ni sedar. Sepatutnya tak kira atas bawah. Tak kira atas bawah. Kena pertahankan. Golongan atas, golongan bawah. UMNO ke mana-mana parti ke, sekiranya dia buat agama Islam, sepatutnya wajib pertahankan. Kalau mereka dulu pernah mereka kata, kalau ada secebis iman, walaupun sedikit iman, mesti tak boleh redha. Sebab ar-redha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran kufur. Redha dengan maksiat ar-redha bil maksiat. Jadi redha dengan benda ni tak boleh sama sekali. Jadi tarik itu adalah satu seolah-olah macam merestui keputusan mahkamah. Padahal kalau dibawa seterusnya tak berakhir pun. Baru mahkamah rayuan. Dia ada satu stage lagi mahkamah persekutuan. Ada lagi. Maknanya kenapa dia kata kalau dalam temu buah dia kata dia dapat nasihat kalau lawan kalah. Macam mana nak jadi pemimpin belum berjuang dah mengalah? Dari sudut pandang Ustaz sebagai seorang peguam, Ustaz rasa patut ke kita menyerah diri dulu ataupun to give up sebelum tanding, sebelum berjuang? Of course tak adalah. Bukan sebagai orang peguam macam mana pun dia akan pergi kepada peringkat yang sampai habis lah. Betul. Orang kata exhausted. Maknanya dah tak ada dah jalan itu. Tapi sebenarnya dekat Malaysia ni dia boleh di overturn balik sebenarnya. Kalau berlaku satu-satu keputusan. Terutamanya apabila timbul satu petikan yang baru, dia panggil revisit lah. Mahkamah akan revisit benda tu. Terutamanya mahkamah yang lebih tinggi kedudukannya boleh buat keputusan. Banyak pun kes macam tu. Contohnya kes Indira Gandhi tahun 2008, 2007, 2008, kes Subhashini Saravanan. Tiba-tiba tahun 2018 dia tukar keputusan kes Subhashini Saravanan dalam kes Indira Gandhi. Maknanya benda yang dah ada jadi keputusan mahkamah, dia boleh berubah. Boleh berubah sebenarnya. Tapi takkanlah kita nak biarkan, kalau kita bayangkan 2008, 10 tahun. Berapa banyak dah boleh berlaku kalau katakanlah. Maknanya ada benda, banyak kesan dia. Bahkan kalau saya ingat, dalam masa beberapa bulan ni pun, dah mungkin ada efek daripada keputusan menarik diri daripada rayuan. Saya pun keliru Ustaz, sebab adalah netizen kan, saya rasa di kalangan netizen pun penonton-penonton kita malam ni pun ada juga walanun dan sebagainya kan. So adalah walanun yang defend lah, mempertahankan kerajaan Madani, mengatakan bekas Menteri Agama defend tindakan kerajaan ni, mengatakan kita yang salah faham, sebenarnya tindakan kerajaan tu betul, iaitu pada kenyataan oleh Menteri Agama Mujahid Sarawak. Tapi ada juga kenyataan daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dr. Zulkifli Al-Bakri juga bekas Menteri Agama pada kerajaan lepas. Jadi dia ada kekeliruan, ada pecanggahan penyataan dari dua bekas Menteri Agama, sedangkan Menteri Agama yang terkini masih belum mengeluarkan kenyataan. So kalau pendapat saya memilih saya memihak kepada kenyataan Dr. Zulkifli Al-Bakri lah. Sebab dia seorang bekas mufti wilayah yang masih mengamalkan, orang kata, bidang dia, yang sentiasa aktif mengajar, menerangkan. Walaupun ada walan-walan ni defend dengan kenyataan Mujahid Sarawak tu. Masa dalam tempoh 22 bulan PH memerintah, memang salah seorang yang menjadi anggota yang nak reconcile lah di antara dua tu, antara JIL dengan KDN tu, Mujahid. Nak baik. Dia dipanggil sebagai panel untuk macam mana nak damaikan murni lah. nak damaikanlah keputusan tu. Dia adalah antaranya. Tetapi berdasarkan kepada keputusan mahkamah yang ada, sebab apa yang menjadi keputusan mahkamah tu dah jadi public ni, semua orang tahu pun. Macam saya baca ni pun daripada MLRA report berkenaan dengan kes-kes undang-undang dah keluar. Kita boleh baca, kita boleh tentukan. Kalau kita dengar orang cakap benda tu baru dan mungkin tak genuine, tapi kalau kita ambil daripada dokumen bertulis daripada keputusan mahkamah,
dan kita tengok pula apa-apa yang berlaku sebelum ni, kita boleh buat penilaian yang lebih tepat. Lebih tepat. Jadi kalau nak backup pun pastikan data itu betul. Janganlah backup nanti termakan diri sendiri. Betul. Dia backup semata-mata kerana latar belakangnya adalah bekas Menteri Agama. Tapi ada juga bekas Menteri Agama, kenyataannya berjangka. Ya. Kerana Dr. Zulkifli Al-Bakri lah yang antara yang bersungguh-sungguh pada kerajaan masa tu untuk... Dan kita boleh katakan juga bahawa Dr. Zulkifli Al-Bakri ni sebab dia bukan orang politik. Betul. Dia tak memihak mana-mana. Betul. Kalau Mujahid dia masuk kolom PH sebab dia daripada kerajaan PH. Kalau kita kata kita pula contohnya Datuk apa ni? Taqiyuddin contohnya dia pun dah pegang sekejap kan Menteri Undang-Undang. Kalau dia cakap orang kata orang empas. Betul. Tu orang pun kita ambil orang tengah lah. Orang kata bias. Kita ambil orang tengah lah. Orang tengah dia Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dan yang paling penting lah pemegang taruh kepada kepada urusan agama, sama ada majlis-majlis agama ataupun jabatan-jabatan agama dan juga sultan-sultan, raja-raja Melayu. Sehingga hari ini ada tak pemegang taruh ni mengeluarkan kenyataan Ustaz berkaitan dengan notis berhenti rayuan ni? Sultan Selangor dah keluar kenyataan. Sultan Selangor dah keluar kenyataan, dan kalau tengok dalam online news tadi, saya tengok online news, online newspaper, Amiruddin kata kita akan patuh kepada arahan Sultan Selangor. Sultan Selangor memang kata di Selangor tak boleh guna. Dia bagi arahan, dia kata tak boleh guna. Sebab dia duduk bawah bidang kuasa agama, maka tak boleh diguna. Titah, jadi kita junjung kasih lah titah Sultan Selangor. Dan kerajaan negeri Selangor patuh kepada Menteri Besar kata dia akan patuh kepada pada titah baginda Sultan Selangor. Jadi harapnya kerajaan boleh menjelaskan tindakan ni supaya orang kata kegelisahan ni boleh reda lah. Pada anak dia bukan menjelaskan, tapi ambil tindakan yang boleh membaiki balik kesilapan tersebut. Sama ada membatalkan notis boleh ke tidak, itu cerita lain lah. Tapi dia buat something yang macam tu. Yang macam tu. Sebab kalau dia nak mohon rayuan balik, tarikhnya akan bertangguh lagi lama lah. Dia akan masih lagi panjang. Kalau dia boleh batalkan balik notis tu, itu langkah paling cepat lah. Itu kita katalah sebenarnya bukan benda soal boleh tak boleh tu cerita tu, tapi nak beritahu bahawa kalau sampai macam tu pun dia kena buat. Kena perbetulkan. Betulkan, jangan biarkan. Sebab rasa tindakan ni dah silap. Memang silap besar. Sebab tu dia jadi gemar-gembur lah sehari dua ni saya rasa. Isu hot, isu kalimah Allah. Ya, betul. Punya kisah dia panjang daripada 2008. 2008. Okay Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Kalau Ustaz sudi luangkan masa dan hadir ke studio kami untuk sesi TikTok Pemuda Pasya Alam untuk isu-isu kalimah Allah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ada soalan, sila komen, like dan share. Kalau tak puas hati boleh komen. Kalau puas hati pun boleh komen. PN Best Selangor berubah, Change for Selangor. Jadi kalau tak ada apa-apa persoalan ataupun nasihat lagi kepada orang awam, saya rasa kita boleh tangguh perbincangan kita kali ini untuk sesi sharing kita pada malam ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada malam-malam akan datang. Kita akan ada lagi sesi TikTok di tajuk-tajuk yang lebih menarik dan lebih meriah orang kata, dengan panel-panel yang lebih berkaliber. Mungkin kita boleh jemput 2-3 panel. Kalau isu ni lebih berpanjangan, kita akan jemput lagi Ustaz. InsyaAllah bawa boleh lagi panel-panel yang orang kata boleh bahas secara ilmiah. Kita bukan nak isu maki siapa salah apa tak. Kita nak isu dari segi fakta, hujah. Sebab tu kita jemput peguam sivil dan syariah. Kita tak jemput siapa-siapa untuk ulas isu perundangan. Bila isu perundangan, saya juga kurang pengetahuan dari segi perundangan. Jadi saya jemput Dewan Pemuda PAS Shah Alam, jemput seorang peguam, pengamal undang-undang untuk ulas. Jadi semoga dipermudahkanlah. Saya berharap, kita harap sangat semua umat Islam di Malaysia ni, tak kira lelaki, perempuan,
kanak-kanak remaja yang duk orang kata santai-santai main TikTok, main video kan. Tolong concern lah, tolong cakna isu ni. Sharing, paling kurang pun kita share dengan kawan-kawan. Pergi sekolah boleh sembang. Habis sekolah tu boleh sembang. Lepak-lepak di motor tu boleh sembang. Sebenarnya apa isu? Sebab ini melibatkan akidah kita. Perkataan Allah, bukan sebarangan perkataan. Dan beberapa perkataan-perkataan berat lah. Solat, Baitullah yang boleh mengelirukan. Wallahualam. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih juga kerana dijemput.